Yo, salam sejahtera teman-teman. Selamat datang ke saluran Huago. Ada berita mengejutkan. Ya, sebelum saya teruskan berita yang mengejutkan ini, sila subscribe ke Huago channel dan sila buka loceng di sebelah supaya anda akan menerima notifikasi daripada YouTube apabila saya upload video baru saya pada masa akan datang. Jadi tuan-tuan dan puan, jangan tunggu lagi, sila subscribe sekarang dan mari kita sama-sama tengok berita yang mengejutkan ini. Ya, berita dari Malaysia kini. Thomas kata, keterangan Siro sokong dakwaan Azila diarah tembak bunuh Autan Tuya. Jom kita tengok. Siro Asal Umar memberikan bukti yang membenarkan dakwaan tertuduh bersama Azila Hadri yang membabitkan keterlibatan bekas Perdana Menteri Najib Razak dalam pembunuhan Autan Tuya Saribu. Menurut bekas Peguam Negara Tommy Thomas, ini berdasarkan wawancara oleh seorang timbalan pendakwa raya kanan yang diarahkannya untuk bertemu Siro di Pusat Tahanan Immigration Villawood di Australia. Saya meminta seorang DPP senior untuk terbang ke Sydney bagi meminta izin pihak berkuasa di sana untuk menemui bual Siro mengenai kewibawaan pengakuan Azila. DPP kanan saya menghabiskan banyak hari untuk mewawancara Siro di Villawood. Keterangan Siro mengesahkan keterangan Azila. Versi bersama mereka ada kredibiliti, terutama dengan mempertimbangkan bahawa mereka dipenjara di pusat tahanan yang berlainan di dua negara tanpa cara untuk saling berhubungan. Saya berpuas hati mereka bercakap benar, tulis Tommy dalam memoirnya My Story, Justice in the Wilderness. Thomas berkata, dia dimaklumkan Siro sebelum ini telah memberitahu pihak berkuasa Australia bahawa dia diarahkan untuk membunuh seorang perisik asing serupa dengan apa yang didakwa oleh Azila. Kedua-dua Siro dan Azila bekas anggota pasukan komando khas polis. Mereka disabitkan membunuh warga Mongolia pada tahun 2006. Bagaimanapun, Siro melarikan diri ke Australia apabila Mahkamah Rayuan membatalkan keputusan Mahkamah Tinggi. Mahkamah Persekutuan kemudian mengembalikan keputusan bersalah terhadapnya dan sabitan hukuman mati. Australia mempunyai polisi tidak mengusir mereka yang sedang menjalani hukuman mati pulang ke negara asalnya. Dalam memoirnya, Thomas menyentuh pengakuan Azila yang pertama kali dibuat saat menunggu hukuman mati di penjara Kajang, bahawa dia bersama-sama dengan Siro membunuh Autan Tuya setelah arahan eksplisit tembak untuk membunuh. Azila pada bulan Disember 2019 mendakwa arahan itu datang daripada Najib dan sekutu rapatnya Abdul Razak Baginda. Perincian ini terkandung dalam permohonan Azila kepada Mahkamah Persekutuan untuk menyemak semula sabitan dan hukuman matinya bersama dengan Siro. Azila menyokong permohonan semakannya dengan akuan berkanun yang sama SD yang pernah saya baca sebelum ini. Ini tidak hanya membabitkan Najib sebagai orang yang memberi arahan kepada Azila untuk membunuh, tetapi juga pembantunya Musa Safri kerana membantu atau bersubahat dengan Najib, kata Thomas merujuk kepada SD itu. Pada SD bertarikh 17 Oktober 2019, Azila mendakwa Najib mengarahkannya untuk menangkap dan menghapuskan Autan Tuya yang dikatakan oleh timbalan Perdana Menteri ketika itu sebagai perisik asing dan ancaman terhadap keselamatan negara. Bagaimanapun, Najib telah menafikan dakwaan tersebut. Sementara itu, Thomas dalam bukunya juga menulis ayah Autan Tuya, Syaribu Sensitif, telah membuat laporan polis kedua pada tahun 2018 menggesa dibuka satu siasatan baru mengenai pembunuhan anak perempuannya berikutan kemenangan Pakatan Harapan pada pilihan raya umum yang lalu.
Bekas Peguam Negara berkata ketika itu dia secara peribadi telah mengatur pertemuan dengan Ketua Polis Negara Fuzi Harun dan beberapa pegawai kanan polis lain, tetapi dimaklumkan tidak ada petunjuk baru dalam kes berkenaan. Thomas berkata, siasatan itu hanya mula bergerak lebih dari setahun kemudian berdasarkan kandungan SD Azila dengan polis merakam penyataan saksi yang disebutkan dalam dokumen 32 halaman itu. Objektif siasatan baru untuk membina kes. Saya perlu menjadi sangat hati-hati atas alasan yang jelas. Tetapi, satu perkara yang pasti, saya tidak dapat mengabaikan pendedahan yang dibuat oleh Azila dengan akuan bersumpah itu, yang menjadi asas permohonan kepada Mahkamah tertinggi di negeri ini. Katanya, pada 8 Disember lalu, sidang 5 hakim Mahkamah Persekutuan yang dipengerusikan oleh Hakim Besar Melaya Azhar Mohamad sebulat suara menolak permohonan semakan Azila. Azhar berkata, Azila terus membisu mengenai apa yang dikatakan bukti baru sebagaimana dinyatakan dalam akuan berkanunnya sepanjang siasatan polis. Perbicaraan di Mahkamah Tinggi dan Rayuan berikutnya di Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Persekutuan. Permohonan Azila dikemukakan pada 5 Disember 2019 dengan alasan pemohon dibenarkan untuk menambahkan bukti lebih lanjut yang tidak dikemukakan semasa perbicaraan pembunuhan di Mahkamah Tinggi Shah Alam. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, sekian sajalah video kali ini dan kita akan mengikuti perkembangan semasa politik di negara kita pada video yang akan datang. Untuk ini, jangan lupa subscribe ke Huako Channel. Subscribe sekarang Huako Channel dan sekian, terima kasih. Jumpa lagi.